Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Video kali ini aku nak respon pasal video seorang lebay perlih ni. Macam biasalah, lebay-lebay perlih ni, kalau kita tengok video ceramah mereka, banyaklah amalan-amalan masyarakat setempat yang tak betul, tak sunnah dan bid'ah. Bukan sebab tidak ada dalil, tetapi disebabkan mereka tak jumpa dalil atau tak reti menggunakan dalil, seperti mana ulama-ulama muktabar berdalil. Jadi kita tengok dulu video dia. Doa lepas solat beramai-ramai ni memang tak ada dalam hadis. Tak diamalkan di zaman sahabat, tak diamalkan di zaman tabi'in, zaman imam mazhab pun tak ada. Kalau tuan-tuan baca kitab mazhab Syafi'i pun tak ada sebut doa beramai ni. Hubungan kita dengan imam terhenti bila imam bagi salam. Bila imam bagi salam aja, terhentilah hubungan kita dengan dia. Maksud kita boleh bangun, kita boleh wirid lebih panjang pada dia, kita boleh wirid pendek pada dia. So itu yang sunnah. Kalau ada orang nak doa, doalah sendiri-sendiri, tak apa. Tapi kalau tanya saya, di antara doa lepas solat dengan doa dalam solat, baik doa dalam solat. Kerana doa dalam solat lebih afdal daripada doa di luar solat. Kerana ada hadis yang menyebut demikian. Sebelum memberi salam, dalam sujud, sebelum nak bagi salam tu, waktu tu doa, mustajab doa. Tapi jangan panjang kalau jadi imam. Kalau nak doa juga, buat solat, nak panjang-panjang, doa buat solat sunat, ba'diyah. Tu kita doa sebelum memberi salam tu, kita doa lah panjang-panjang. Dalam sujud, kita boleh doa panjang-panjang. Adapun doa beramai-ramai secara berjemaah lepas solat secara berterusan tidak diamalkan di zaman Nabi SAW. Kerana tak ada hadis pun yang menyebutkan demikian. Kalau Nabi solat dengan sahabat dia 5 kali sehari di Masjid Nabawi. Kalau Nabi doa ramai-ramai dengan sahabat, dah tentu riwayatnya banyak. Dan mesti ada versi doa Nabi lepas solat. Tapi tak ada versi. Sebab tu imam ada doa macam ni, ada imam masjid lain doa macam ni. Ada imam 2 rangkap. Kan? Side A dengan side B. Amin. Al-Fatihah. Dah lah panjang, lenguh dah. Al-Fatihah. Side B pula. Beza-beza sebab apa? Sebab hadis tak ada. Maka kembalilah kepada salafus salih. Sebab tu kalau saya jadi imam, saya tak doa beramai. Orang macam pelik dia tengok kan. Tak, biar. Bila dia pelik, dia akan tanya, ni imam mana? Han, dia akan tanya, imam mana ni? Lama-lama dia akan tahu. Dia akan cari. Biarlah tak apa, biar dia keliru. Sebab memang orang jahil dia akan keliru. Bila dia keliru, dia bertanya. Baik, dalam video tadi, seorang lebay perlih ni, dia mengatakan bahawa berdoa dan berzikir beramai-ramai selepas solat tidak perlu diamalkan kerana tidak ada hadis dan tidak diamalkan oleh sahabat Nabi dan lain-lain. Jadi sehingga akhir videonya, aku menunggu-nunggu apakah hukum berdoa dan berzikir beramai-ramai selepas solat. Malangnya, dia tak sebut pun hukumnya apa. Yang dia sebut tak ada hadis, tak ada hadis, tak ada hadis, Nabi tak buat. Yang tu saja yang dia ulang. Hampa tahu tak hukum taklifi ada 5. Wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Istilah tak ada hadis ni bukan hukum. Jadi kita tak dapat tahu hukum berdoa dan berzikir beramai-ramai selepas solat tu apa. Wajibkah, haramkah, makruhkah, sunnatkah atau harus. Jadi lebih perlih ni gagal memberitahu apakah hukum sebenar. Berbeza dengan ulama muktabar, apabila mereka membicarakan hukum sesuatu amalan, maka mereka akan meletakkan hukum sama ada amalan itu wajib, sunat, haram, makruh atau harus. Lebih perlih guna kaedah rekaan mereka, iaitu kalau tak ada hadis maka tak boleh buat. Kalau Nabi tak buat maka tak boleh buat. Kaedah ini tidak ada seorang ulama pun yang mengiktiraf melainkan ustaz salafi jadian sahaja. Apakah amalan yang tidak ada hadisnya atau Nabi tak buat, maka amalan itu tak boleh dibuat atau hukumnya haram dibuat. Kalau mengikut pattern lebih perlih, ya, amalan tersebut mesti ditinggalkan dan tak boleh beramal, dan siapa yang beramal maka jadi bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat itu tempatnya neraka. Aku akan bawa solid pandangan ulama muktabar, bukan pandangan aku sendiri. Terserah pada hampa nak ikut ulama muktabarkah atau lebih perlih. Perkara yang Nabi tak buat ialah dinamakan at-tark, iaitu perkara yang Nabi tinggalkan. Ulama mengatakan at-tark ialah
sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah atau ditinggalkan amalannya atau pelaksanaannya, dan dalam masa yang sama tidak ada dalil muktabar daripada syariat Islam seperti Quran, hadis atau asar yang mengharamkan atau memakruhkan amalan yang tidak dilakukan tersebut. Jadi mari kita perhatikan pandangan ulama muktabar tentang perkara yang Nabi tinggalkan atau tak buat. Ulama usul fiqh mengatakan tarku syai'i la yadullu ala man'ihi, yakni meninggalkan sesuatu perkara tidak menunjukkan bahawa sesuatu tersebut dilarang. Ketika Nabi tidak melakukan sesuatu atau salaf tidak melakukan sesuatu tanpa ada hadis atau asal lain yang melarang, maka ia tidak menunjukkan hukumnya haram. Semata-mata tidak dibuat Nabi, ia belum lagi boleh dihukum haram atau larangan. Sesuatu perkara dihukum haram jika ada salah satu daripada 3 hal. Yang pertama, ada nas yang menunjukkan perkara itu dilarang, iaitu nahi. Kedua, ada nas yang menunjukkan perbuatan itu haram. Yang ketiga, ada nas yang menunjukkan si pelaku perkara tersebut dicela dan diancam dengan dosa atau siksa. Oleh kerana at-tarku tidak termasuk dalam 3 hal yang disebutkan tadi, maka at-tarku tidak boleh dijadikan dalil pengharaman. Kerana itulah Allah berfirman, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Maksudnya, apa yang diberikan Rasulullah kepada kamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Allah kata manahakum, yakni perkara yang Nabi larang itu tinggalkan. Allah tak kata wama tarakahu fantahu anhu, yakni perkara yang Nabi tinggalkan bagi kamu maka tinggalkan atau jangan buat. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, biarkanlah apa yang aku tinggalkan bagi kamu. Sesungguhnya kaum yang sebelum kamu telah hancur kerana soalan yang tidak perlu dan bantahan mereka ke atas nabi-nabi mereka. Maka apabila aku melarang kamu daripada sesuatu, maka hindarilah ia. Dalam hadis ini pun Nabi menyuruh kita hindari perkara yang ia larang, bukan perkara yang dia tak buat. Imam Abu Sa'id Ibn Lub mengatakan, at-tarku tidak memestikan hukum apapun terhadap perkara yang ditinggalkan, melainkan harus meninggalkan al-matruk dan tidak tercela meninggalkannya, dan at-tarku tidak ada peranan untuk pengharaman atau memakruhkan. Apatah lagi dalam hal yang tentangnya terdapat dalil umum dari syarak seperti doa misalnya. Al-Hafiz Ibn Hajar mengatakan di dalam syarah Bukhari, qala Ibn Battal, fi'lur rasul iza tajarrada 'anil qara'in wa kaza tarkuhu la yadullu ala wujubin wa tahrimin. Ibn Battal mengatakan perbuatan Rasulullah jika tidak ada qarinah lain, dan demikian juga at-tark, yakni perkara yang ditinggalkan oleh Nabi semata-mata, maka ia tidak menunjukkan kewajiban dan keharaman. Lihat kitab Fathul Bari, jilid 9, muka surat 14. Kesimpulannya, perkara yang Nabi tinggalkan atau Nabi tak buat belum boleh dihukum haram atau dilarang, melainkan ada nas yang menunjukkan haram. Dan Alhamdulillah, jika diperhatikan amalan-amalan yang diamalkan oleh masyarakat kita yang dibida'ahkan oleh puak salafi jadian, semuanya ada nas, sama ada nas yang khusus atau umum. Cuma puak salafi jadian mereka kurang minat dengan nas umum, sebab itu duk bida'ahkan orang selalu.